Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan sahabat Faris Mispar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, Jana Jain, Nurul Fahidah dan The Angry Orchid, Nur Lizah Idrus dan semua yang hadir pada petang yang mulia ni. Kita masih lagi bincangkan ayat pertama daripada surah yang istimewa yang menjadi bacaan tetapan Nabi SAW setiap malam sebelum tidur ini, seperti dalam riwayat daripada Imam Ahmad, Tirmizi dan juga sebagainya, bahawa Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin meriwayatkan kana Rasulullah SAW yaqra'u kulla lailatin Bani Israil wa Zumar. Adalah Nabi SAW membaca surah Bani Israil dan juga Az-Zumar setiap malam. Jadi kita masih lagi membincangkan ayat yang pertama di surah yang mulia ni, iaitu firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa yang telah pun kami berkati sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, pada kuliah yang lalu kita telah bincangkan perkataan yang berkaitan dengan sabaha ni, iaitu dia kita panggil sebagai masdar yang nubu tempat fi'il, seperti yang kalau kita sebut dalam bahasa Arab syukran. Sebenarnya yang kita utarakan ashkuruka, syukran, tapi syukran tu adalah masdar yang mengambil tempat fi'il. Maka kalau kita perhatikan tuan-tuan, perkataan sabaha ni lebih lanjut, kata para ulama dalam fiqhul lughah, contohnya Imam Al-Asfahani. Sebelum terlupa tuan-tuan, kuliah kita petang ni adalah penajaan oleh Zahazan Travel. Saya mengharapkan tuan-tuan jangan lupa untuk share dan juga like Facebook Zahazan Travel dan juga Instagram Zahazan Travel, dan boleh lihat itu umrah, boleh lihat di situ perjalanan ke destinasi dunia, perjalanan ke Balkan dan sebagainya. Alhamdulillah, Faiza, Munira, Syafiq Murad, Azina dan semua yang hadir pada petang ni, Ustaz Faiz dan semua yang hadir. Perkataan sabaha dalam bahasa Arab kalau kita lihat, ia berasal dari perkataan maknanya pergi jauh, sabaha. Jadi sabaha ni maknanya pergi jauh. Bila seseorang itu berenang, maka disebut perkataan sabaha yasbahu, berarti dia berenang, maknanya seorang dia pergi membawa dirinya jauh dari dataran ataupun tempat dia memulakan renangannya itu. Jadi kalau kita sebut perkataan subhana, kata Imam Al-Asfahani, ia merujuk kepada kita menjauhkan daripada Allah sebarang sifat-sifat yang tidak layak baginya, sifat-sifat yang buruk. Jadi perkataan subhanallah ni biasanya merujuk kepada kehairanan, rasa takjub terhadap sesuatu. Jadi agaknya dalam konteks ayat ini, kerana tidak ada satu yang menghairankan sebelum ni, maka ia mengisyaratkan sesudah peristiwa Isra' Nabi SAW, ia satu benda yang menakjubkan, menghairankan bagi akal manusia yang biasanya manusia lalui perjalanan ke Palestin itu mengambil masa berminggu-minggu untuk sampai. Tiba-tiba Allah SWT telah membawa hamba-Nya Nabi kita Muhammad SAW melalui perjalanan itu pada sebahagian malam. Yang telah pun kita belajar perkataan lailan ini adalah tankira, perkataan nakira, tankir litab'id. Ia merujuk kepada nakira yang membawa maksud sebahagian, sedikit daripada malam. Jadi perjalanan Nabi SAW itu dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis, kemudian menaiki langit yang ketujuh sampai ke langit ketujuh untuk menerima perintah salat daripada Allah SWT, berlaku kurang dari semalaman. Dan dimaksudkan dengan Masjid Haram ni bukanlah dalam kawasan Masjid Haram dekat dengan Kaabah. Memang ada riwayat mengatakan bahawa Nabi sedang berehat di Hijr Ismail pada masa itu. Tapi kalau dimaksudkan Masjid Haram ini adalah keseluruhan Mekah. Ya, maksud Masjid Haram ini adalah keseluruhan Mekah, kerana kita faham bahawa Mekah ini diperluaskan
binaannya seperti yang dapat kita lihat pada hari ini, pada zaman pemerintah dekat Islam, bermula pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu sebagai contohnya. Sayyidina Umar lah yang telah memulakan membuat pintu masuk ke area Kaabah ni, yang sebenarnya pada peringkat awalnya sebelum zaman Sayyidina Umar, zaman Nabi, zaman Abu Bakar, Kaabah itu adalah satu binaan dan kelilingnya merupakan rumah-rumah orang Arab Quraisy yang duduk kawasan sekitar itu. Jadi kalau memahami perkataan Masjid Haram ini, pada dasarnya adalah keseluruhan Mekah, dan riwayat lain mengatakan bahawa Nabi kita SAW pada masa itu digerakkan daripada rumah Ummu Hani, iaitu adik-adik saudara kandung kepada Ali karamallahu wajhah. Ketika Nabi SAW sedang tidur di rumah Ummu Hani, iaitu sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Jibril dan Mikail untuk membelah dada Nabi SAW dan kemudian melakukan perjalanan Isra' dan Mi'raj itu sekali lagi, mengikut dua riwayat yang berbeza. Jadi bila menyebut tentang perkataan Masjid Haram ini adalah bukan tempat yang dimaksudkan Kaabah itu saja, malahan keseluruhan kawasan Mekah itulah dipanggil sebagai Masjid Haram. Jadi dengan keluasan banyaknya orang salat, orang itikaf, orang tawaf, demikian huraian oleh Al-Imam Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir wa Tanwir. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, kemudian kita lihat perkataan yang digunakan oleh Allah adalah asra ni datang perkataan sara ni berarti perjalanan pada waktu malam. Jadi dalam penggunaan bahasa Arab, perkataan itu tidak memerlukan objek, dia merupakan fi'il lazim. Kemudian bila sebut perkataan asra, dia merupakan fi'il muta'addi, memerlukan kepada huruf ba'. Ni perbincangan dari sudut bahasa, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Jadi penggunaan ba' dalam perkataan abdihi ini juga mengisyaratkan bahawa perjalanan itu terjadi di bawah bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan taufiknya, dengan inayahnya, dan bukan Nabi SAW dilepaskan begitu saja, tetapi perjalanan ini adalah di bawah pemantauan, bawah pandangan, pemerhatian, bawah penjagaan sempurna oleh Allah SWT. Bahkan inilah dimaksudkan penyertaan Allah SWT dalam perjalanan tersebut. Jadi ma'iyatullah ni ada satu bincangan dalam ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nufus, iaitulah bila Nabi Musa mengatakan kala inna ma'iya rabbi sayahdin, sungguhnya bersama dengan aku ada Tuhanku. Jadi ma'iyatullah ni tuan-tuan juga disebut oleh Nabi SAW ketika baginda bersama dengan Abu Bakar ketika diburu oleh musyrikin dan Nabi bersembunyi di Gua Thur, iaitu kata Nabi SAW, ma dhannuka bithnaini wallahu thalithuhuma, apa pandanganmu wahai Abu Bakar terhadap dua orang manusia dan Allah menjadi yang ketiga dalam pertemuan mereka itu, dalam persembunyian mereka itu, berarti Allah Taala memerhatikan mereka, menjaga mereka, memberikan limpah inayah, penjagaan yang sempurna untuk mereka, iaitu Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi perkataan ma'a ni dalam ilmu tasawuf merujuk kepada penyertaan Allah. Maknanya bila Allah cinta kepada seseorang, Allah akan menjadi mata yang dengannya dia melihat, yang kita pelajari hadis, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma zala 'abdi yataqarrabu bi nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Bila seseorang itu rajin melakukan ibadah sunat, maka makamnya, martabatnya akan menaik menjadikannya seorang yang dicintai oleh Allah, wali Allah. Jadi wali Allah ni akan mendapat perhatian daripada Allah, pendengarannya terarah pada perkara yang baik-baik, kata-katanya terarah pada kata-kata yang baik-baik, tindakannya semuanya dalam bimbingan, panduan, petunjuk daripada Allah. Maka inilah yang dimaksudkan dengan penyertaan Allah dalam pergerakan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi Al-Isra' wal Mi'raj. Dan sebelum ini kita telah terjemahkan perkataan abdi. Abdun ni kalau kita lihat dalam kamus-kamus tuan-tuan, contohnya kamus Mu'jam Al-Wasit. Ini kamus yang sangat penting dibaca oleh ustaz-ustaz. Mu'jam Al-Wasit ini lebih ringkas daripada lisan Arab. Lisan Arab itu berjilid-jilid panjangnya. Dan boleh juga kita lihat dalam kamus Al-Farid yang ada di tangan saya pada waktu ni. Jadi kalau kita lihat perkataan abdun ini, abdun ni kalau tuan-tuan ada peluang memilikilah kamus Al-Farid, kamus mudah untuk anak-anak kita belajar peringkat UPSR, PT3, SPM. Ni kamus yang bagus tuan. Bahkan di universiti pun bagus, dikarang oleh pensyarah universiti daripada UAE. Jadi dalam perkataan abdun ni kalau dirujuk pada istilah Quran, ia merujuk kepada beberapa benda. Yang pertama hamba ataupun sahaya. Yang kedua ia merujuk juga kepada anak panah. Dan yang ketiga ia juga merujuk kepada pokok-pokok yang memiliki aroma yang harum. Macam mana perkataan abdun ni pun ada banyak makna. Jadi merujuk kepada kesesuaian perkataan itu dalam konteks ayat.
Jadi kalau kita perhatikan perkataan Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi perkataan abdun ini merujuk kepada kelembutan, wangi-wangian, merujuk kepada ketepatan, panah itu bila dilepaskan. Nah, kalau kita memahami perkataan abdun ini dalam konteks ayat Quran, barulah kita dapat mengerti, memahami bahawa pengabdian seseorang hamba kepada Tuhannya bukanlah terbatas kepada ketundukan, ketaatan sahaja semata-mata. Malahan ia merujuk kepada seperti anak panah tadi, ketepatan menjalankan tanggungjawab yang Allah amanahkan, yang Allah bertanggungjawabkan, yang Allah suruh, yang Allah perintahkan. Dan dalam melakukan ibadah itu, kita terbit daripada diri kita rasa ubudiyah, rasa sayang, rasa cinta, rasa rindu kepada Allah yang beri kepada kita tanggungjawab ini. Itu sebab tuan-tuan rahmati dan dikasihi, seperti yang saya ceritakan kepada tuan-tuan, bila-bila Abi Rabah radhiyallahu anhu nak wafat, menangis kegembiraan dia, gembira dia bukan kepalang. Maka isteri bertanya, abang nak meninggal dunia, abang sakit, dah dekat sakaratul maut, azab, abang gembira nampaknya, kenapa ya? Kerana beliau berkata, kematian adalah pertemuan dengan para kekasih, dan kekasih-kasih abang, kekasih-kasih aku adalah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, mereka telah mendahului aku dah tak sabar nak jumpa dengan mereka. Maka tuan-tuan rahmati dan dikasihi, impact daripada ubudiyah kepada Allah ini, kalau kita kaitkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beginilah contoh terbaik. Maka ia menempati kelembutan, harumnya bau yang keluar daripada dia kerana sayangnya, cintanya kepada Allah, dan kemudian ketepatan menjalankan perintah Allah. Semuanya termasuk dalam perkataan abdun itu, tuan-tuan. Berkata Syekh Al-Imam Muhammad Ghazali, ini bukan Imam Ghazali ya, ni Muhammad Ghazali, ini merupakan salah seorang yang Dr. Yusuf Qaradawi anggap gurunya. Orang ni orang hebat, Muhammad Ghazali, seorang ulama Mesir, banyak pandangannya, kajiannya, tulisannya terhadap Quran, dan beliau ni pernah difitnah dalam hidupnya bahawa beliau banyak berlawan pandangan dengan Imam Syafi'i. Tapi beliau telah pun berkata, kalau aku mati, sudilah kiranya pemerintah Mesir bagi peluang untuk aku dikebumikan dekat dengan kubur Imam Syafi'i di Mesir. Nanti kalau tuan-tuan nak pergi ke Mesir, jangan lupa Zazan Travel, kami boleh bawa tuan-tuan pergi ke sana, tunjuk pada tuan-tuan kubur Imam Syafi'i, ya, kubur para aimatul hadis, aimatul fuqaha yang ada di Mesir. InsyaAllah perjalanan penuh dengan pengisian. Jadi Muhammad Ghazali berkata kepada anak-anak muridnya, tolonglah usahakan kalau aku mati nanti, kemudian aku dekat dengan Imam Syafi'i, aku cinta kepada Imam Syafi'i. Siapa berkata aku lawan Imam Syafi'i, itu hanya pandangan-pandangan peribadi yang mungkin berbeza. Tuan-tuan, tiba-tiba matinya Muhammad Ghazali ni di Madinah, tuan-tuan. Boleh tuan-tuan bayangkan, makna ni adalah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Matinya orang di Madinah sudah bukti menunjukkan betapa kasih sayang Allah kepadanya. Jadi Muhammad Ghazali ni tokoh pemikir yang hebat di Mesir ini, beliau punya banyak karya, dan beliau minta mati dikebumikan dekat Imam Syafi'i, tapi Allah muliakan matinya dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikebumikan di Baqi' dekat dengan para sahabat, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad Ghazali berkata dalam kitabnya bertajuk Rakaizul Iman, Rakaizul Iman, satu buku yang menarik, tuan ya, buku satu kajian beliau, satu pemerhatian beliau, dan pandangan beliau ni kadang-kadang luar kotak. Beliau menulis pandangan Ja'far As-Sadiq yang semalam saya ceritakan kepada tuan-tuan. Siapa Ja'far ni? Adakah benar orang Syiah menganggap bahawa dia Imam Ja'fari yang mereka ikut? Bukan. Ja'far As-Sadiq ni seorang keturunan cicit Nabi Muhammad SAW daripada Fatimah Zahra, dan Ja'far As-Sadiq ni sendiri mengatakan, aku adalah dilahirkan oleh Abu Bakar sebanyak 2 kali. Saya dah ceritakan semalam, tuan-tuan, saya tak perlu ulang. Jadi Ja'far As-Sadiq ni dikatakan oleh Muhammad Ghazali dalam kitab beliau bertajuk Rakaizul Iman, mengemukakan 3 pokok penting, asas penting menjadi seorang hamba Allah. Ubudiyah, ibadah kepada Allah ni ada 3 asas penting, 3 rukun penting. Yang pertama, kata Muhammad Ghazali daripada pendapat Ja'far As-Sadiq ini, yang pertama, orang yang beribadah itu, hamba itu, yang kita sebut perkataan abdun yang lengkap padanya 3 perkara tadi: ketepatan melakukan perintah, melakukannya dengan penuh rasa rindu, bau harum hubungannya dengan Allah, dan juga yang kita maksudkan tadi tentang perkataan abdun ni tadi juga membawa makna kepada kelembutan kepada Allah SWT, rasa pasrah, rasa tunduk. Ini semua terkandung dalam perkataan abdun. Jadi ibadah kepada Allah ni sepatutnya pengabdi ataupun hamba itu menganggap apa yang
Dia tidak menganggap apa yang berada dalam genggamannya sebagai miliknya, kerana dia adalah hamba. Jadi segala pemilikannya itu milik tuannya. Siapa tuannya? Allah SWT. Jadi itu kriteria, kualiti seseorang hamba, kata Muhammad Ghazali, pandangan Ja'far As-Sadiq. Yang kedua, segala usahanya hanya berkisar untuk menggembirakan tuannya, untuk menambah nilai dirinya dan menyebabkan tuannya sayang, bertambah sayang kepadanya. Itu sepatutnya sifat seseorang yang mengaku sebagai hamba. Yang ketiga, tidak memastikan sesuatu itu untuk dilaksanakan kecuali dengan izin dan redha tuannya. Jadi melakukan satu perkara itu mestilah dengan keyakinan bahawa ia adalah dengan izin dan dalam lingkup keridhaan tuannya. Kalau ada tiga perkara ini, maka benarlah seorang itu menjadi hamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ini yang Allah nyatakan dalam surah Az-Zariyat yang pernah kita bincangkan sebelum ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak jadikan hamba itu, tidak jadikan manusia dan jin itu, jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku tidak sekali-kali minta kepada mereka rezeki. Aku yang memberi rezeki kepada mereka. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan, sebab dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, man kanatid dunya hammahu shattatallahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina aynayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu wa man kanatil akhiratu hammahu jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Sesiapa yang menyibukkan dirinya dan tuntutan ibadah kepada Allah dan cinta kepada akhirat, maka Allah akan jadikan kekayaan itu dalam hatinya, dan dunia akan datang rokok dan sujud mempersembahkan diri kepadanya. Manakala seseorang yang disibukkan dengan urusan dunia, mengejarnya seperti binatang yang tidak menggunakan akal fikiran. Bahkan binatang pun tahu waktu nak kena berhenti bila kekenyangan. Tapi manusia yang lebih teruk daripada binatang ni menjadikan hambatan keduniaan itu keutamaan, maka Allah akan jadikan kemiskinan itu berada di antara dua biji matanya. Ya, ja'ala faqrahu baina aynayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan Allah tidak beri kepadanya kesenangan dunia melainkan apa yang ditakdirkan untuknya. Memang nampak orang itu senang, segala benda dihambatnya, yang halal yang haram semua disapunya, nampak dia senang, nampak kemewahan pada hidupnya, tapi hati dia senang tak tuan-tuan? Belum tentu. Rumah yang besar itu jadi macam penjara baginya. Ketakutan dia kalau perompak masuk mencuri hartanya, ketakutan dia isinya khianat kepadanya, kerana hidupnya tak pernah melekat kat rumah. Jadi orang seperti ini sebenarnya seperti yang disebut dalam kata-kata oleh Muhammad Ghazali, kupasan daripada pandangan Al-Imam Ja'far As-Sadiq ni tadi, bahawa hamba Allah ni hatinya tenang kerana dia tahu apa yang diusahakan itu adalah dengan keizinan Tuhannya. Dia buat semua dengan keizinan Tuhannya. Tuhannya redha kepadanya, bosnya redha kepadanya. Apa yang dibuat itu dalam ruang lingkup kebenaran oleh Tuhannya. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan, kemudian Allah menggunakan perkataan lailan. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Lailan ini dalam bahasa Arab yang merujuk pada nakirah. Kalau ma'rifah dia ada alif lam, kalau tak ada alif lam dia menggunakan nakirah. Nakirah ni menunjukkan dia tidak spesifik, dia umum. Dan dalam bahasa Arab perkataan nakirah ini tab'id, tankir ni tab'id, untuk menunjukkan sejuzuk kecil daripada malam. Katalah malam ni ada, kita bahagikan kepada 6 bahagian, mungkin satu bahagian saja, maka itu dimaksudkan sebagai lailan. Dan isyarat perkataan malam ini, kata Said Qutb dalam tafsirnya, ia mendatangkan satu kesan kepada kita bahawa malam merupakan waktu menggamit kasih sayang Tuhan. Dia adalah waktu ketenangan jiwa yang dipenuhi dengan gerakan lemah lembut yang berurutan daripada tindakan hati kita. Cantik sekali tulisan Said Qutb, tak mampu saya nak gambarkan dalam bahasa Melayu tuan-tuan ya. Kerana Said Qutb ni seorang sastrawan. Jadi dalam tafsirnya fi Zilal Quran menceritakan bahawa datangnya rahmat, kasih sayang dan juga tiupan rahmat daripada Allah itu, innalillahi nafahat. Allah memiliki kasih sayang, tiupan yang indah itu untuk mereka yang bangun malam. Maka perkataan lailan yang disebut ini bukanlah perkataan biasa, ia mengandungi satu makna tersirat yang perlu kita hayati, iaitulah untuk membangunkan jiwa ubudiyah ni perlu ada perhubungan dengan Allah yang dijalankan pada waktu malam. Tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, semalam saya cerita kepada tuan-tuan tentang seorang yang suka berpelesiran, namanya Habib Muhammad Al-Farisi radhiyallahu anhu wa ardah. Beliau ni asalnya hidupnya serba lalai, tiba-tiba satu hari dia mendengar satu wasiat disampaikan oleh Hasan bin Hasan, seorang tabi'in tuan. Maka bicara yang ikhlas itu masuk dalam hatinya, menggegarkan jantungnya. Maka
seumpama seorang yang kehausan diberikan air yang enak untuk diminum, maka dia pun sedar betapa benarnya kewajipan untuk berhubung dengan Allah, menjalin hubungan dengan Allah, menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka Habib Al-Farisi ini meninggalkan segala kemaksiatan yang dibuat, kefasikan yang dibuat, dan sebagai tanda cinta dan sayang kepada Allah di atas hidayah taufik yang diberikan kepadanya, ya, maka Habib Al-Farisi ini pun menyedekahkan 40,000 dirham untuk agama Allah, tuan-tuan. Yang pertama diinfakkan 10,000 itu kerana dia bersyukur pada Allah di atas nikmat hidayah yang Allah berikan pada usia itu. Dia dapat kesedaran, dia bersyukur pada Allah atas nikmat kesedaran diberikan. Maka ya Allah, ini terimalah daripada aku 10,000 ni untuk agamamu, kerana aku syukur engkau pilih aku untuk dapat hidayahmu ya Allah. Maka kemudian tuan-tuan, dia sedekah lagi 10,000 dirham, dan dia berkata kepada Tuhannya, ya Allah, aku sedekah lagi 10 dirham ni kerana dengan penerimaanmu terhadap aku dalam fasa yang pertama, sekarang aku rasa melonjak semangat aku untuk ibadah kepadamu ya Allah. Maka aku bersyukur pada engkau, aku wakafkan lagi, aku sedekahkan lagi, aku infakkan lagi 10,000 dirham ni. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Dan kemudian beliau pun merasa pacuan keimanan meningkat dalam dirinya, dan dia pun bersyukur lagi sekali pada Allah, dan dia pun bersedekah lagi 10,000 dirham, tuan-tuan. Dan akhir sekali bila merasa kemuncak kepada kenikmatan beribadah kepada Allah ni, dan ibadah kepada Allah ni telah terangkan kepada tuan-tuan, thalathun man kunna wajada bihinna halawatal iman. Iman ni ada kemanisannya. Macam seseorang kita minum air tebu contohnya, waktu buka puasa terasa enak ditekak, besok pergi cari lagi air tebu. Seseorang di kalangan kita mungkin suka makan martabak, cerita benda ni meleleh pula air dia belum buka, tuan-tuan ni. Maka nanti kita cari lagi martabak Pak Mat itu, seronok makan, terasa. Musim PKP ni pun keluar juga ramai-ramai walaupun dilarang. Saja tuan-tuan, gurau tuan-tuan, gurau kasar. Kenapa? Kerana kita rasa kemanisannya, keseronokannya, keenakannya, maka iman pun kena ada kemanisan. Maka Habib Al-Farisi ini, dia telah sedekahkan 30,000 dirham. Dia seronok, gembira, ya Allah, oleh kerana engkau kekalkan aku, beri kesempatan pada aku untuk beribadah ini, maka aku bersyukur pada engkau. Aku tak tahu nak bersyukur pada engkau macam mana ya Allah. Maka aku sedekah lagi 10,000 dirham ni untuk Islam. Moga-moga engkau matikan aku dalam syahadah, engkau matikan aku dalam kebaikan. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi inilah dia kemanisan beribadah yang dinikmati oleh orang-orang saleh pada waktu malam. Kerana waktu malam ni as simple as kata para ulama, contohnya dalam huraian oleh Hasan Basri, mengapakah waktu malam waktu pilihan untuk bangun? Kerana waktu malam ni kita jauh daripada keributan waktu siang. Kita tak ada orang telefon, kita tak ada gangguan itu, kita tak ada gangguan ini. Jadi hati kita pun tenang, tak tersangkut dengan dunia. Maka itulah sebabnya waktu malam dipilih oleh Allah untuk hamba-hambanya datang bertemu. Jadi perkataan lailan yang digunakan oleh Allah dalam hal ini bukan kebetulan, tuan-tuan. Ada keserasian di sebaliknya dengan perkataan abdun bi'abdihi. Bagi Nabi yang telah menikmati tahap ubudiyah yang tertinggi itu, apabila kita nak mencedok sedikit daripada kasih sayang Allah itu dengan pelakuan Nabi, mencontohi Nabi, maka imarahkanlah waktu malam kita. Seperti yang dikatakan oleh Sayyid Qutub, amat benar kata-kata ni, tuan-tuan. Kemudian kita belajar perkataan masjid. Masjid ini kata Dr. Ratik Nabulisi dalam tafsirnya. Saya suka baca tafsir ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada peluang, bacalah tafsir Dr. Muhammad Ratik Nabulisi, guru saya. Alhamdulillah, kami sebab belajar daripada beliau dan kerap datang ke Malaysia. Jadi kata beliau, kenapa Allah gunakan perkataan masjid? Padahal pada masa itu di Mekah masih lagi berleluasa penyembahan berhala, dan di Baitul Maqdis bukan masjid pun, di situ merupakan tempat ibadah orang-orang Kristian. Mengapa ya? Kerana Allah nak setiap orang Islam faham menjadi tanggungjawab mereka untuk menghubungkan semua tempat-tempat ini yang pernah diwahyukan oleh Allah, diutuskan kepada mereka nabi-nabi dengan risalah tauhid. Itu sebabnya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, sebaik saja Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu naik menjadi khalifah, maka tentera Islam yang bertugas menuju ke utara menjatuhkan, mengkoyak rabakkan Empire Rom pada masa itu dan juga Parsi. Salah satu jeneral terbesar Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu adalah Khalid Walid, dan kemudian Khalid Walid ini telah dipecat oleh Sayyidina Umar, dan kita tahu kisah ini. Walaupun Khalid Walid ini punya hubungan kekerabatan yang rapat dengan Sayyidina Umar, kekeluargaan, tapi Sayyidina Umar bukan melihat kekerabatan, kekeluargaan, tapi dia melihat satu unsur yang lebih penting untuk menggantikan tempat Khalid itu dengan seorang yang sangat amanah, yang Nabi nyatakan orang paling amanah buat umat ini, iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah.
Sekarang Abu Ubaidah memimpin tentera sama ada untuk pergi ke Antakya ataupun untuk pergi ke Baitul Maqdis. Maka Sayyidina Umar menyatakan perintahnya, hendaklah engkau pergi ke Baitul Maqdis, kerana Sayyidina Umar nak menambat, mengikat bumi-bumi yang disebut oleh Allah dalam Quran sebagai masjid ini untuk adanya kesinambungan, ikatan tauhid di antara bumi-bumi ini, di antara orang-orangnya. Maka Sayyidina Umar telah merintahkan Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk menuju ke Baitul Maqdis. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, pengepungan Baitul Maqdis ini sebagai kota terakhir Kristian di daerah itu berlaku selama 4 bulan, tuan-tuan. 4 bulan. Bukan tempoh yang pendek. 4 bulan, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Maka tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, pemimpin tertinggi kerajaan Kristian yang ada di Baitul Maqdis pada masa itu Patrick Sophronius. Patrick Sophronius ni telah pun ada riwayat mengatakan dia bermimpi, ada riwayat mengatakan dengan bacaan politiknya dia mengatakan memang Baitul Maqdis ni kok mana pun akan jatuh ke tangan Islam. Maka Patrick Sophronius ni telah pun membuat keputusan untuk bermesyuarat dengan menteri-menterinya, ahli-ahli agamanya, membuat keputusan untuk menyerahkan Baitul Maqdis kepada Islam. Dan Abu Ubaidah pun bergembira sangat, dan tentera Islam yang ada pun bergembira sangat. Mereka bersujud syukur melihatkan kerajaan Kristian di situ akan jatuh, membenarkan janji Allah SWT dalam surah Al-Isra ni. Tiba-tiba Sophronius berubah fikiran dan beliau berkata, aku membaca dalam kitab-kitab mukaddas aku yang akan menerima kontrak perjanjian pembukaan Baitul Maqdis serahkan kepada Islam ini adalah seorang yang sifatnya sekian. Dia pun describe kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, description orang yang menerima kunci itu di kalangan Islam. Tepat sifat itu ialah sifat Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rupanya dalam kitab Taurat, kitab Injil bukan cerita Nabi je lengkap, tuan-tuan. Cerita orang keliling Nabi, Hawariyun keliling Nabi, sahabat-sahabat Nabi itu pun lengkap. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali ada descriptionnya dalam kitab-kitab mereka. Maka mereka berkata, mengikut description ini kami kena serahkan kunci kota ini dan jatuhlah kerajaan kekuatan Kristian di sini kepada orang Islam, tapi syaratnya kena serahkan kepada seorang yang sifatnya macam ni, tinggi orangnya, lebar bahunya, makna bidang bahu Sayyidina Umar, botak kepalanya, kana syadidas sal'i, kepalanya botak. Sayyidina Umar ni botak kepalanya, jambangnya putih, tuan-tuan mereka sekalian, hebat mukanya. Kalau dia berjalan di Madinah itu, anak-anak kecil semua lari bertempiaran pergi kepada ibu-ibu mereka, takut, hebat Sayyidina Umar. Ada satu kisah, tuan-tuan ya, mana anak-anak penduduk Madinah ni sedang main-main. Seorang daripada mereka bernama Abdullah bin Az-Zubair, anak yang pertama lahir di kota Madinah selepas hijrah. Ini anak kepada Asma binti Abi Bakar, anak kepada Zubair bin Awam, seorang ahli syurga. Maka semua kanak-kanak bertempiaran lari takut dengan Sayyidina Umar, penampilan yang hebat itu. Ya, Sayyidina Yusuf AS pun bila kita baca dalam kitab-kitab tafsir merupakan seorang yang kacak, tapi bila Allah lantik menjadi Nabi, kekacakan itu ditukar kepada kehebatan. Hebatnya rupa seorang yang saleh, tenang wajahnya, gembira orang melihatnya, teringat akhirat wajah-wajah mereka itu. Maka Sayyidina Umar ni kehebatannya, semua anak berlarian pulang ke pangkuan ibu, peluk ibu, takut tengok Sayyidina Umar, kecuali Abdullah bin Az-Zubair, tuan-tuan. Maka Sayyidina Umar bertanya kepadanya, nak, kenapa kau tak lari? Kawan-kawan kau semua berterabur lagi lihat aku kan? Kata Abdullah bin Az-Zubair, wahai Amirul Mukminin, tuanku Amirul Mukminin, Sayyidina Umar adalah khalifah pada masa itu, saya tak ada buat salah apa, kenapa saya perlu lari? Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau kita baca dalam kitab Syifa, Abdullah bin Az-Zubair ini adalah seorang yang telah minum darah Rasulullah. Nanti saya cerita pada tuan-tuan, tak nak banyak sangat cerita, nanti complicated, banyak sangat benda nak disampaikan. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ini telah pun description dia dalam kitab Taurat, Injil dibaca oleh orang Yahudi, orang Kristian. Inilah golongan yang kuat menyokong Nabi, Hawariyun Nabi, sahabatul Rasulullah SAW, yang saya pernah cerita pada tuan-tuan, sahabat-sahabat Rasulullah ni. Maka dia kata, saya hanya boleh serahkan kunci ini kepada orang yang descriptionnya macam ni. Maka Abu Ubaidah pun mengutus surat kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang pada masa itu berada di Madinah, jarak paling cepat beberapa minggu untuk sampai di Baitul Maqdis, nak sampai ke Madinah, tuan-tuan. Sebaik saja Sayyidina Umar menerima surat itu daripada Abu Ubaidah menyatakan Baitul Maqdis akan diserahkan kepada Islam, Sayyidina Umar bersujud syukur. Tapi surat itu minta Sayyidina Umar sini datang untuk menerima kuncinya, kerana kata Sophronius, hanya Sayyidina Umar saja yang boleh terima kuncinya. Description itu hanya tepat untuk Sayyidina Umar, yang tinggi, bidang, besar orangnya, botak kepalanya. Sayyidina Umar pun bersyarat dengan dua orang tonggak yang ada di Madinah, Osman dan Ali radhiyallahu anhumah.
Sayyidina Osman ini lembut orangnya, tapi Sayyidina Osman tiba-tiba memberikan pandangan luar biasa kepada Umar dengan berkata, wahai Umar Khattab Amirul Mukminin, jangan pergi, itu adalah konspirasi untuk membunuh Tuhan. Dan Sayyidina Umar bermesyuarat dengan Sayyidina Ali yang sangat faqih dan alim itu, tuan-tuan. Sayyidina Ali lebih tegas daripada Osman. Tiba-tiba Sayyidina Ali pula buat keputusan sebaliknya daripada Sayyidina Osman. Lalu Sayyidina Ali berkata kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar, pergilah. Umat Islam merindui untuk menghimpunkan 3 tanah suci di bawah naungan mereka, dan tindakan Tuan mengarahkan tentera pergi ke Baitul Maqdis itu adalah benar. Mereka dah tak sabar-sabar nak sembahyang dalam Masjid Aqsa. Tuan pergilah, insya-Allah Allah beri keselamatan pada Tuhan. Sayyidina Umar mendengar pandangan Sayyidina Ali itu, terus menyiapkan bagalnya, tuan-tuan, kenderaannya yang sangat sederhana dengan pembantunya untuk pergi. Dan Sayyidina Umar ketika pergi ke Baitul Maqdis itu, tuan-tuan, bajunya bertampal-tampal, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Sayyidina Umar mengunjungi Palestin yang tepatnya dikenali dengan nama Ilya pada masa itu, Jerusalem, pakaian yang bertampal-tampal. Berminggu-minggu Sayyidina Umar jalan, menaiki himarnya, menaiki bagalnya itu, dan sekali dia naik, hambanya, khadamnya tarik, sekali khadamnya naik, dia pula tarik. Tawaduknya, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya-Allah tabaraka wa taala. Guru kami ketika mengajar di Universiti Yarmouk, Jordan 20 tahun lalu, salah seorangnya bernama Dr. Abdul Nasir Abu Basal, seorang faqih 4 mazhab, tuan-tuan. Dr. Abu Nasir Abu Basal. Beberapa tahun kebelakangan ni beliau dilantik menjadi mufti Jordan. Dilantik menjadi mufti Jordan, maka beliau ada kenderaan sendiri, dan bila kerja-kerja pejabat kerajaan selesai, pulang ke rumah, dia suruh driver dia balik, parking kereta elok, dan dia pun keluar ke mana-mana pakai kereta buruk dia, kereta lada, tuan-tuan ni, kereta buruk, kereta macam Fiat lama. Ini guru kami mengajar sebelum salam dan sebagainya ketika di Jordan. Maka orang pun buatlah sebarkan viral apa semua macam zaman sekarang lah. Maka dia kata, apa buat viral kan, benda ni benda biasa, tak perlulah dihebahkan. Masa saya untuk kerajaan, masa saya untuk diri saya sendiri. Kalau kita baca tentang Umar bin Abdul Aziz, keturunan Sayyidina Umar Khattab ini, ada 2 pelita di ofisnya. Satu pelita untuk keluarga, kalau anaknya datang nyalakan ini, kalau urusan negara nyalakan ini. Ini namanya warak, tuan-tuan yang mulia sekalian. Maka ketua orang-orang warak ni antaranya Umar Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau pakai pakaian yang sederhana untuk memenuhi permintaan daripada sahabat-sahabat, antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah dan Ali karamallahu wajhah, untuk pergi menerima kunci Baitul Maqdis. Berminggu-minggu perjalanan tersebut, tuan-tuan. Sekali dia naik, hambanya tarik. Sekali hambanya naik, dia tarik. Keledai itu tak boleh naik 2 orang lah. Akhirnya sampailah di Jabiyah. Jabiyah ni kat Golan, tuan-tuan, Bukit Golan, sepadan di antara Palestin, Syria, Jordan. Kalau tuan-tuan ikut Zazan Travel pergi ke Baitul Maqdis, insya-Allah hujung tahun ni tak ada parah kita pergi, tuan. Saya akan bawa tuan-tuan pergi ke tempat-tempat ini. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sampai di situ, kemudian bermesyuaratlah dengan sekalian sahabat-sahabat yang ada, Khalid Walid, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini pemimpin tertinggi umat Islam, tuan-tuan. Dan ketika Sayyidina Umar sampai, dia melihat pakaian yang ada pada Yazid, yang ada pada Khalid Walid, pakaian indah, pakaian hebat. Sayyidina Umar menjadi marah. Sayyidina Umar mengambil tanah, membaling pasir tanah itu kepada Muawiyah dan juga kepada Khalid Walid yang ada di situ. Kenapa engkau pakai pakaian macam ni? Rasulullah tak pernah pun ajar kita pakai pakaian. Marah Sayyidina Umar. Maka mereka pun turun, mereka buka pakaian mereka. Hebatnya Sayyidina Umar itu, tuan, buka pakaian mereka, legalkan tukar pakaian para sahabat macam Abu Ubaidah pakai. Tiba-tiba Khalid mengayu pada Sayyidina Umar, kata, wahai Sayyidina Umar, saya pakai ini bukanlah untuk riaan wa sum'atan, saya pakai ini bukanlah nak menunjuk Sayyidina Umar takaburan. Jauh sekali kami tahu apa yang Rasul ajar, Sayyidina Umar. Tapi nak buat macam mana? Kami berhadapan dengan tentera Rom, mereka akan yastahzi'una bisyabina, mereka itu menganggap pakaian kami ni hina, mereka melihat pakaian umat Islam ni serba hodoh, mereka memperikirkan kami. Maka saya nak Islam itu dipandang mulia, wahai Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diam, Sayyidina Umar tak jawab apa-apa. Tentulah mati dan dikasihkan. Sayyidina Umar kemudian memeluk Khalid Walid, memeluk sesiapa yang ada di situ, termasuk Abu Ubaidah Al-Jarrah. Di sini satu persimpangan yang penting, kerana kita jangan lupa pada masa itu Sayyidina Umar baru saja memecat Khalid Walid ini. Jadi perselisihan yang berlaku itu bukan perselisihan di sudut akhlak, bukan perselisihan di sudut agama. Ia perselisihan kecil, ia perselisihan Sayyidina Umar melihat dia tidak lagi secocok, tidak lagi sesuai untuk jadi pemimpin, kerana setiap orang Islam akan membayangkan kemenangan bila ada Khalid Walid ni. Sayyidina Umar bimbang salah satu sebabnya supaya menjauhi sifat syirik.
Maklumlah di kalangan tentera Islam pada masa itu bukan semuanya sahabat, ada yang baru masuk Islam, mereka rasa seronok dan selalu berkata, tengok kita menang kerana Khalid, kita menang kerana Khalid. Jadi unsur-unsur syirik seperti ini tidak mahu ada dalam tentera Islam. Sayyidina Umar memecat Khalid, tapi cintanya kepada Khalid itu luar biasa, tuan-tuan. Bila ada orang berkata kepadanya, wahai Sayyidina Umar, Khalid Walid ni adalah kerabat Tuhan. Ya, aku tahu. Siapa yang pertikaikan aku, masak kekeluargaan aku dengan dia, darah daging aku dengan dia? Tiada siapa yang patut meragui perkara ini. Yang aku pecat dia hanyalah kerana ini adalah merupakan satu ketetapan Allah. Tidak boleh seorang merasakan kepentingan Khalid menyebabkan dia menang. Itu syirik namanya. Sayyidina Umar tidak setuju. Sayyidina Umar nanti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sayyidina Umar tidak pernah meragui iman dan amanahnya Khalid Walid. Jangan pandai-pandai kita berkata perkara yang selainnya, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Maka kemudian Sayyidina Umar pun menerima kunci daripada, dan ada berlaku ketika Sayyidina Umar sampai di situ, Sayyidina Umar melihat seorang padri yang berpakaian yang macam daun kering, tidak bersepatu, orang seperti padri yang tidak berkahwin. Maka Sayyidina Umar panggil dia, mari sini keluar. Sayyidina Umar tengok dia, Sayyidina Umar membaca ayat, hamilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Sayyidina Umar baca ayat ini. Kemudian dia pun pergi. Sayyidina Umar menangis. Mereka berkata, kenapa Sayyidina Umar menangis? Ini padri. Kenapa Sayyidina Umar perlu menangis? Aku menangis melihat orang seperti ini jahil. Kehidupan dunianya tak ada apa-apa dia miliki, di akhirat besok lagi sekali dia jadi bahan bakaran api neraka. Dia memperjuangkan satu benda yang tidak betul. Dia hidup di dunia zuhud, tapi melanggar perintah Allah, di akhirat besok dia ada bahagian untuknya. Kalau susah kat dunia, kat senang akhirat, tak mengapa. Ini susah kat dunia untuk susah lagi sekali kat akhirat. Dia tak berkahwin, dia makan pun tak boleh makan, kena puasa tertentu. Puasa sepanjang waktu, pakaiannya, kehidupannya, memencilkan dirinya. Kalau tuan-tuan ikut kami pergi ke Balkan, kita singgah dekat Greece, Athens, tuan-tuan. Kita lihat kat sana ada tempat-tempat ibadah orang Kristian zaman dulu-dulu. Zaman kerajaan Islam Osmania, buka tempat itu dulu, di atas bukit, panjat, mati pun kat atas tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kemudian Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pun menerima daripada Sophianus kunci Baitul Maqdis. Dan Sayyidina Umar bertanya, mana dia masjid Nabi Daud? Mana di masjid Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam? Orang Yahudi menganggap Nabi Sulaiman bukannya Nabi. Dia menganggap Nabi Sulaiman ni seorang King Solomon. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pun ditunjukkan sakhrah. Sakhrah ni adalah batu. Ketika Nabi Musa AS melepasi Lautan Merah, maka Nabi Musa telah pun diberi oleh Allah mukjizat, batu itu mengeluarkan air. Fanfajarat min hathnata asyrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum. Allah pancutkan daripada batu itu 12 sumber air lebih bersih daripada penapis air kat rumah kita untuk diminum oleh 12 tribes asbat, keturunan Nabi Yaqub itu, kerana mereka enggan berkongsi-kongsi punca sumber minuman yang sama. Ini cerita dalam surah Al-Baqarah, nanti kita baca ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ikut kami pergi ke Baitul Maqdis, saya akan bawa tuan-tuan pergi ke tempat ini, sakhrah, batu ini. Maka saya nak bertanya kepada Sophianus dan juga orang Kristian di situ, mana dia batu yang dulu menjadi kiblat kepada Nabi Musa AS, dan kami orang Islam pun disuruh menghadap di situ sebelum bertukar arah kiblat ke Mekah. Maka mereka pun menunjuk batu tu, tuan-tuan. Batu tempat Nabi Musa dulu menghadap bersama dengan sekalian Bani Israel waktu semayang itu. Batu itu kini dilumuri dengan najis, tuan-tuan, kekotoran. Kerana orang Kristian dengan orang Yahudi ni mereka tak ngam. Bahkan dalam perjanjian treaty yang dibuat dengan Sayyidina Umar itu meminta daripada Sayyidina Umar supaya jangan benarkan orang Yahudi masuk ke Baitul Maqdis. Ini orang Kristian punya perjanjian. Mereka tidak mahu orang Yahudi masuk ke Baitul Maqdis. Bukan kita orang Islam yang benci orang Yahudi sahaja. Kita benci pun mereka menentang Islam. Kita benci dengan sebab orang Kristian lama dahulu mengisytiharkan perang pada orang Yahudi. Termasuk Sophianus ini, pemimpin tertinggi Kristian yang ada di Baitul Maqdis, meminta Sayyidina Umar syarat khusus, tak boleh benarkan orang Kristian masuk, tak benar boleh benarkan orang Yahudi masuk ke Baitul Maqdis. Maka Sayyidina Umar bertanya kepada ketua agama Kristian ini, mana dia batu sakhrah yang dulu Nabi Musa jadikan kiblat? Sayyidina Umar melihat batu itu, Sayyidina Umar sedih melihat batu yang menjadi kiblat Nabi Musa dulu. Nabi Musa pun Nabi kita juga, tuan-tuan, dia penuhi dengan najis. Kalau seseorang perempuan itu haid pun, kata Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, mungkin dilumurnya najis haid itu kepada batu tersebut, tuan-tuan. Begitu hina sekali orang Kristian melakukan orang Yahudi dan juga kesan-kesan ibadah orang Yahudi ini. Maka Sayyidina Umar pun merasa sedih. Sayyidina Umar pun mengambil serban di kepalanya, menanggalkannya, membuka, menyapu, membersihkan batu itu. Diikuti oleh para sahabat dalam masa yang singkat. Batu yang tadinya kotor bertukarnya dibersih, tuan-tuan. Siapa yang hormat Nabi-Nabi? Orang Islam ke orang Yahudi ke orang Kristian, tuan-tuan? Orang Islam.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua itu nabi-nabi kita. Maka kemudian dalam kisah-kisah yang dikemukakan, kita baca dalam Bidayah wa Nihayah sebagai contohnya, maka Sayyidina Umar berkata, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, inilah Masjid Nabi Daud yang dulu Rasulullah SAW sampaikan kepada kami, inilah tempat baginda di Isra' Mi'rajkan dahulu. Lalu Sayyidina Umar pun membersihkan Sakhrah, tempat Nabi kita Muhammad SAW pernah di Isra' Mi'rajkan daripada situ, yang kita sedang ceritakan sekarang, tuan-tuan. Lalu kemudian Sayyidina Umar berada di situ beberapa waktu dalam masa 7 hari. Kemudian Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pun beredar pulang ke Madinah semula. Jadi Sayyidina Umar nak menghubungkan di antara bumi-bumi penuh keberkatan ini daripada ayat surat Isra yang kita semua baca ini, tapi kefahaman orang saleh, muslih, orang hebat seperti Sayyidina Umar lebih jauh daripada kita, tuan-tuan. Maka menjadi tanggungjawab setiap kita yang baca surah ini untuk menanamkan bibit-bibit iman dalam diri anak-anak kita dan beritahu kepada mereka. Baitul Maqdis sebahagian daripada kita. Tanggungjawab kita untuk mengembalikannya kepada Islam. Tapi nak menceritakan tentang kekuatan ketenteraan memang kita jauh sekali, tuan-tuan. Maka setiap kita perlu peranan untuk menunjukkan imej Islam yang sebenarnya. Yang cikgu peranannya untuk tanam kepada anak-anak murid, yang engineernya untuk bekerja dengan jujur dan tidak mengambil rasuah, yang polisnya, yang tenteranya untuk tunjukkan akhlak Islam yang sebenar. Pada hari ini kita hidup dalam musim PKP, wabak ni berlaku, barulah kita sedar, tuan-tuan. Rupanya kereta yang besar itu tak ada nilai pun untuk dibangga-banggakan. Yang menyelamatkan kita adalah Allah SWT. Makanan sedikit kat rumah pun dah cukup untuk kita nikmati, bersyukur pada Allah. Kita bukan nak rumah besar-besar, nak bangga-bangga pada orang, nak tunjuk sana sini, tak. Kita bukan nak pergi shopping di tempat mahal, naik business class, tunjuk pada orang, tak. Semua itu tidak. Benarlah sabda Nabi SAW, kalau seorang itu bangun pagi ada kenderaan yang selesa, rumah yang selesa, makanan yang cukup, itu telah pun dunia itu rukuk dan sujud kepadanya dalam maksud hadis Nabi SAW. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, jadi bila kita tanamkan nilai-nilai mulia, kualiti seperti ini kepada setiap orang Islam di mana saja kita berada, kejujuran, amanah, akhlak, maka inilah yang akan membebaskan Baitul Maqdis semula. Tapi kalau kita cerita ketenteraan, kehebatan, kekayaan, belum tentu, tuan-tuan. Boleh kita lawan tentera Amerika yang ini mengutuskan stealth untuk meninjau betul ke Presiden Korea Utara itu telah mati, hantar dia punya kenderaan yang paling canggih, apa pun tak boleh nak kesan. Boleh tak kita lawan agak-agaknya? Boleh tak kita lawan orang yang memiliki Facebook yang hartanya bernilai trilion itu? Tak boleh, tuan-tuan. Kita hanya boleh lawan dengan akhlak, dengan Islam, dengan amalan Islam yang sebenarnya. Semudah bila kita melihat cermin, Allah SWT mengajar kita melalui lisan Nabi-Nya SAW untuk berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau cantikkan kejadian aku, maka cantikkanlah akhlak aku. Akhlak ni, tuan-tuan, akar dia adalah iman, akar dia akidah, tuan-tuan. Itu sebab akhlak beza daripada moral. Kalau si kafir, dia ada moral. Moral dia, kalau seorang perempuan itu diajak keluar oleh seorang lelaki, dia kena pergi, itu moral. Tapi Islam tidak. Akhlak ini berakar umbikan kepada akidah. Segala yang Allah benarkan kita boleh buat. Segala yang manusia pandang baik tapi Allah pandang buruk, tak boleh kita buat, tuan-tuan. Jadi inilah yang kita kena tanam untuk pembukaan Baitul Maqdis semula. Sayyidina Umar membuka kali pertama, datang Salahuddin membuka kali kedua, sekarang, dan kemudian Osmaniyah meneruskan. Sekarang tinggal fasa yang keempat, apakah ada Salahuddin yang baru yang akan membuka Baitul Maqdis, membuka dengan akhlak, membuka dengan iman, membuka dengan akidah, barulah datang ketenteraan yang Allah akan bantu untuk kita pimpin, kita bimbing, kita menyertai tentera tersebut. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihan, Masjid Aqsa ni adalah masjid yang baru bagi kaum muslimin. Kemudian datang pada zaman Marwan bin Abdul Malik, seorang khalifah terkemuka Bani Umayyah pada tahun 66 Hijrah. Maka beliau telah mengerahkan arkiteknya, engineernya, kontraktor yang terbaik untuk mencantikkan binaan di Baitul Maqdis ini. Maka dibinalah Masjid Quba Sakhra, Masjid Quba Sakhra yang kuning, yang cantik, Quba keemasan itu, tuan-tuan. Itu bukan Masjid Aqsa, itu Masjid Quba tu Sakhra. Kerana Khalifah Marwan bin Abdul Malik ini merasa terpanggil pada zaman pemerintahannya, kerajaan Islam hebat, kaya, maka dia melihat orang semua datang menuju Baitul Maqdis untuk melihat gereja yang ada di situ, gereja kebangkitan yang ada di situ. Jadi sebagai Khalifah Islam,
Maka Khalifah Islam bernama Marwan bin Abdul Malik ini merasa terpanggil, dan beliau telah menggalaskan tanggungjawab kepada kontraktor, engineer, arkitek terbaik untuk membangunkan Qubatus Sakhra. Salah seorang yang ditugaskan ketua arkitek itu namanya Haywa Al-Kindi, untuk membina Qubatus Sakhra supaya menandingi kecantikan gereja yang menjadi mencuri perhatian sekalian orang datang ke situ untuk melihatnya. Maka dengan adanya Masjid Qubatus Sakhra itu, tuan-tuan, yang kubah keemasan itu, maka mata pun bertukar tumpuan daripada gereja yang dipandang hebat tadi, kini mereka semua kagum melihat binaan Qubatus Sakhra. Sampai ke hari ini dia menjadi antara keajaiban dunia, kehebatan. Cuma di Baitul Maqdis pernah berlaku gempa bumi, lalu bahagian-bahagian yang mahal, buatan yang mahal, batu-batu yang mahal daripada emas, permata sebagainya dibangunkan oleh Marwan bin Abdul Malik itu terpaksa dicairkan untuk membina semula bahagian Masjid Aqsa yang rosak teruk kerana gempa bumi yang berlaku di situ satu masa dahulu. Jadi tuan-tuan dan hati dari kasihan, ini adalah mudah-mudahan dengan baca kisah seperti ini menyuburkan iman balik semula kita dalam bulan Ramadan untuk membina iman. Mudah-mudahan kita naik ke tahap orang bertakwa dan timbul rasa dalam diri kita rasa cinta kepada tempat-tempat yang mulia ini, bahawa ia sebahagian daripada kita, bahawa ia bukan milik orang Arab, ia milik Allah SWT, akan diberi kepada orang-orang yang layak untuk menerimanya. Salahuddin Ayyubi bukanlah seorang Arab, beliau seorang Kurdi. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di zikr anil arda yarithuha ibadiyas salihun. Kami telah tetapkan dalam kitab Zabur lagi, daripada dulu lagi, bahawa bumi ini milik Allah. Allah akan wariskan kepada siapa yang layak, sama ada dia orang Arab, ataupun dia orang Kurdi, ataupun dia orang Melayu, ataupun dia orang Cina, Muslim, ataupun orang apa sekalipun, mereka yang layak akan diberikan peranan itu oleh Allah SWT. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan, penamaan lokasi Masjid Aqsa ni, kalau kita perhatikan, ia menimbulkan satu isyarat, kesan dalam hati kita bahawa ia merupakan masjid yang paling jauh. Aqsa ni makna ab'ad, quswa, Aqsa. Jadi ketika umat Islam mula bertapak di sebenarnya tanah Arab, Masjid Aqsa ni dianggap antara tempat yang paling jauh. Ia mengisyaratkan satu tempat yang paling jauh yang boleh dicapai oleh umat Islam pada masa itu. Pada hari ini alhamdulillah seluruh permukaan bumi, di Jepun pun ada masjid, di mana tempat di Eropah, di Amerika semuanya ada masjid. Tapi pada zaman itu mengikut percaturan, itulah masjid yang paling jauh. Kata Tahir Ibn Ashur menunjuk kepada Masjid Nabawi di Madinah, walaupun pada masa itu Masjid Nabawi belum lagi dibangunkan. Ketika berlaku Isra Mi'raj ni, Masjid Nabawi belum lagi dibangunkan. Nabi belum lagi berhijrah ke Madinah. Jadi penamaan masjid terjauh ini merupakan isyarat bahawa akan ada masjid yang juga agung dan jauh dari Masjid Haram Mekah, tetapi tidak sejauh Masjid Aqsa ini. Ini pandangan luar kotak oleh Syekh Tahir Ibn Ashur. Kalau kita baca kitabnya Tahrirut Tanwir, kita akan jumpa satu pandangan-pandangan yang luar biasa yang beliau kemukakan. Beliau mengatakan bahawa tembok yang dibangunkan oleh Zulkarnain dalam firman Allah menerusi surah Al-Kahfi itu adalah tembok besar Cina. Ada pandangan-pandangannya yang agak rare, tuan-tuan, agak asing, pelik, tapi menarik juga untuk kita faham. Jadi kata beliau, bila Masjid Nabawi dibina, ia merujuk kepada masjid yang jauh, tapi tidaklah sejauh Masjid Aqsa, kerana ketiga-tiga masjid ini bakal mengingatkan umat Islam kepada perutusan Samawi, perutusan Nabi-Nabi yang ramai yang Allah utuskan untuk mengeluarkan manusia daripada penyembahan pada manusia dan nafsu syahwat kepada penyembahan unggul kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan, setakat ini saja kuliah kita untuk petang ni. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat kongsikan video ni kepada seramai umat yang ada di luar sana, sahabat handai kita, rakan taulan, ahli karya, kenalan, adik-beradik. Mudah-mudahan padanya ada kebaikan dan buka satu dimensi perspektif baru kepada membaca surah Isra. Menjadi tanggungjawab setiap kita untuk merasakan tanggungjawab itu terpikul di atas beban setiap kita. Walaupun kita tidak mempunyai ketenteraan, tapi kita punya akhlak untuk kita garap, kita bina, tanam pada anak-anak, bahawa inilah di antara pembukaan yang penting yang akan berlaku lagi kepada umat Islam satu masa nanti. Bahkan dalam hadis fitnah akhir zaman, Nabi menyatakan, la taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan berlakunya kiamat sampailah umat Islam akan memerangi golongan Yahudi akan berkumpul di satu tempat. Inilah Baitul Maqdis. Kita akan lihat ayat-ayat berikutnya. Sehingga batu dan kayu pada masa itu pun akan berkata, wahai Muslim, wahai Abdullah, ini ada Yahudi di belakangku, mari bunuh dia. Pada ini orang Yahudi membenarkan hadis Nabi, iaitu Nabi mengatakan semua pokok akan berperanan seperti itu, masuk pokok zaitun. Maka Yahudi yang ini mengarahkan semua kontraktor landscape-nya membunuh semua pokok-pokok yang ada di Israel, di tanah haram Israel itu Baitul Maqdis itu. Mereka hanya menyuruh untuk tanam pokok yang namanya
gharqat. Nanti saya cerita pada tuan-tuan. Jadi setakat ni saja dulu. Wallahu alam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ridina wa rida'na. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa la na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa la na'lam. ونسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما أعوذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم ما قضيت لنا من أمر فجعل عاقبته خيرا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمدلله رب العالمين. Tuan-tuan, insya-Allah jika tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan boleh pergi Baitul Maqdis di bawah pimpinan Zahdan Travel. Izinkan kami untuk membukakan kepada tuan-tuan pengetahuan, pengalaman menarik ini daripada kisah-kisah yang baru ini bersama travel di Zahdan Travel. Ya, tuan-tuan, perjalanan penuh pengisian, perjalanan bukan hiburan, malahan perjalanan penuh dengan tafsiran, insya-Allah, dan pulang dengan keimanan. Terima kasih tuan-tuan. Jangan lupa untuk like dan share Facebook Zahdan Travel dan Umrah Zahdan dan juga destinasi dunia, dan tolong sebarkan kepada seramai kawan-kawan kita yang ada. Mana tahu rezeki nanti kita berjumpa dalam kesempatan lain, dan insya-Allah kuliah kita akan diteruskan pada jam 5 hari esok. Sekian dari saya. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita pada hari ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.